Okey, Assalamualaikum. Kali ini saya nak berkongsi dengan perempuan berkenaan dengan rawatan kanser ovary. Rawatan kanser ovary, dan saya harap perempuan telah pun mengikuti video yang saya buat berkenaan dengan apakah jenis-jenis kanser ovary, mengapa kanser ovary sukar dikesan awal, dan juga apakah gejala-gejala pesakit kanser ovary. Jadi kanser ovary ini adalah penyakit kanser yang agak sukar dikesan pada peringkat awal. Selalunya ia akan dikesan ataupun disyaki oleh pakar-pakar, oleh doktor-doktor daripada jabatan lain, dan kita mendapat rujukan daripada doktor-doktor daripada jabatan lain, mungkin jabatan perut usus, kerana selalunya mereka pesakit-pesakit ini akan mengalami masalah perut dan sebagainya. Dan terdapat juga rujukan yang dibuat daripada hospital swasta, dan pakar yang akan merawat kanser ovary ini sebaik-baiknya adalah pakar kanser gynekologi, pakar kanser gynekologi ataupun kita panggil gynecological oncologist, gynecological oncologist. Ini adalah pakar UNG yang telah menjalani latihan subkepakaran dalam bidang gynecology onkologi. Jadi mereka dipanggil gynecological oncologist. Pakar-pakar kanser ini terdapat di semua hospital-hospital utama di negeri, di hospital kerajaan di seluruh Malaysia. Jadi tidak ada masalah untuk bertemu dengan mereka. Okay, sebelum tu saya nak beri satu pesanan. Ini satu perkara yang penting lah yang ingin saya pesan kepada perempuan semua yang disyaki mengidap kanser, supaya jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mempromosikan rawatan alternatif. Tidak kira lah apa saja jenis rawatan alternatif tu, sama ada diet ke, vitamin, herba, akar-akar kayu dan lain-lain. Dalam pengalaman saya merawat pesakit kanser selama lebih hampir 20 tahun, saya sudah menyaksikan ramai pesakit-pesakit yang melengah-lengahkan rawatan kanser dengan mendapatkan rawatan alternatif yang tidak terbukti berkesan. Saya belum lagi pernah bertemu dengan pesakit-pesakit kanser yang berjaya disembuhkan oleh rawatan-rawatan alternatif ni. Ada di antara mereka tu mendakwa sembuh tetapi sebenarnya sudah dirawat oleh pakar kanser. Mereka sanggup berhabisan wang ringgit untuk bergadai nyawa sebab kos rawatan alternatif ni kadang-kadang mahal. Wang ringgit kita boleh cari, tetapi melengah-lengahkan rawatan akan menyebabkan kanser itu merebak, dan apabila berjumpa dengan kami, kanser sudah berada di peringkat yang lewat dan sukar untuk disembuhkan. Jadi apabila datang kepada kami pakar kanser, apa yang kami akan lakukan adalah kami akan mengambil sejarah pesakit. Kami akan melakukan pemeriksaan fizikal dan akan membuat ujian ataupun investigation. Yang ujian yang kita akan buat adalah pertamanya ujian darah. Contohnya kita akan buat ujian full blood count. Full blood count ni kita akan ambil sel darah, ukur sel darah merah, sel darah putih, pembeku darah dan sebagainya. Kemudian kita akan tengok fungsi hati, ujian fungsi hati, liver function test, fungsi ginjal, buah pinggang, renal profile. Kita juga akan buat ujian gula darah, dan kita juga akan buat ujian yang penting ni, kita panggil tumor markers. Tumor markers ni adalah protein yang dihasilkan oleh kanser. Tak semua kanser ada tumor markers. Ada beberapa tumor markers yang kita akan buat. Semua ni ujian darah. Pertama CA125. Tak perlu tahu lah apa CA125, cuma tahu ini adalah protein yang dihasilkan oleh setengah kanser. Kanser jenis epithelial dia akan keluarkan CA125. Ada CEA, kita ada alpha fetoprotein, beta ECG. Ini semua adalah jenis glycoprotein yang dihasilkan oleh kanser, dan juga kadang kita juga akan buat CA99. So ini adalah sebahagian daripada tumor markers yang kita lakukan secara rutin untuk pesakit yang disyaki mengidap kanser ovary. Dan yang kedua yang kita akan lakukan adalah ujian imaging. Imaging ni adalah ujian pengimajan diagnostik. Pertama yang selalu kita buat adalah X-ray, chest X-ray, dada, X-ray dada, X-ray biasa yang kita ni. Kemudian kita akan lakukan ujian CT scan yang melibatkan CT scan pelvis bahagian bawah perut,
CT scan abdomen bahagian perut, CT scan thorax. Thorax ni rongga dada, thorax. Ada juga tempat yang membuat MRI ataupun ada juga yang membuat PET scan, tapi ini jarang dilakukan lah, PET scan. Ni ada dua ujian ni, ada dua imaging ini adalah yang paling utama yang selalu kita lakukan untuk sakit kanser ovary, chest x-ray dan juga CT scan yang melibatkan CT scan abdomen, pelvis dan thorax. So ini adalah benda-benda yang kita lakukan, dan kemudian kita pun akan terangkan kepada pesakit itu bahawa sekarang ni kita nak tengok dulu keputusan ini, darah dan juga keputusan x-ray ini, dan juga kemudian baru kita boleh terangkan. Pada peringkat ini kita tak tahu lagi peringkat kanser itu dan juga apakah jenis kanser itu, sebab semuanya di analisa daripada luar. Dan selepas kita dapat keputusan semua ini, kita pun akan memanggil pesakit, panggil pesakit dan keluarga dan juga keluarga ataupun penjaga untuk sesi kaunseling. Sesi kaunseling, kita akan lakukan kaunseling dan kita akan terangkan dengan apakah dia ditemui dan apa kemungkinan masalah penyakit yang dihadapi oleh puan. Dan kalau katakan puan kita syaki mengidap kanser ovary, mungkin di dalam masa pemeriksaan ni kita tengok ada ketulan, dan dalam CT scan pun ada ketulan juga, ada air dan sebagainya. Kita pun kemudian akan menerangkan apakah jenis rawatan yang akan diberikan, jenis rawatan sesi kaunseling itu, dan apakah mengapa penting je rawatan ini dilakukan, dan apakah rawatan itu, dan apakah peluang untuk sembuh dan sebagainya. So ini adalah sesi kaunseling. Okey. So ini adalah peringkat permulaan baru untuk kita apabila kita menangani pesakit yang dirujuk dengan keadaan dengan penyakit yang disyaki kanser ovary. Okey, selanjutnya saya akan terangkan apakah rawatan kanser ovary. Rawatan kanser ni dia ada beberapa kategori. Dia ada rawatan kita panggil rawatan utama. Rawatan utama adalah rawatan yang mesti dijalani oleh semua jenis kanser. Sama ada rawatan utama tu mungkin pembedahan, mungkin kemoterapi, radioterapi dan sebagainya. Itu ada kita panggil rawatan utama. Tanpa rawatan utama ni kita anggap memang pesakit itu tidak menerima rawatan yang cukup. Dia mesti kena ada rawatan utama. Okay, rawatan utama untuk kanser ovary adalah pembedahan. Pembedahan, okey. Dan jenis pembedahan yang dilakukan itu bergantung kepada peringkat kanser itu, dan juga bergantung kepada usia seseorang wanita, dan juga sama ada dia masih mahu mempunyai anak ataupun tidak. Jadi kita akan ambil pertimbangan juga. Dan tentu sekali pembedahan itu juga bergantung kepada peringkat kanser itulah. Jadi sebelum tu saya nak terangkan dulu tentang peringkat kanser ovary. Kalau kita ambil ini adalah rongga abdomen, ini kita ambil uluhati, ini pusat, ini ari-ari yang panggil, ari-ari suprapubik, ini epigastrium ataupun kita panggil ari-ari. Ini kita panggil uluhati, ari-ari. Okey. Dan rahim di bahagian bawah ni, kalau kita pegang abdomen atas ni memang tak rasa rahim tu. Rahim, okey. Dan kemudian kita ada faraj, dan di kiri kanan rahim ni ada ovary kiri kanan lah. Okey, kiri kanan. Dan kalau katakan kanser tu dia ada di sebelah kanan, ke di sini katakan, okey, kita katakanlah. Jadi saya nak ajar sikit tentang, nak share sikit tentang anatomi. Dan kalau di pandangan sisi ini pandangan depan, pandangan sisi rahim di tengah pangkal rahim, kemudian ada faraj. Di depan ni pandangan sisi, di depan ni akan ada pundi kencing, pundi kencing. Okay, ini uretra, dan di belakang ni adalah rektum, tempat berak. Okey. Dan kanser ovary itu selalu di belakang, selalu di belakang rahim ni, dia selalu terletak di sini. Okey. Alright. Dan di bahagian abdomen pula, kalau perempuan ni katakan mulut, hidung perempuan ni mulut, okey, dagu. So mulut makanan masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam esophagus kita panggil. Esophagus ni akan turun ke bawah dan dia akan menjadi perut, stomach
Stomach duodenum, kemudian dia jadi usus kecil. Usus kecil ni panjang lah, panjang macam tu kan. Kemudian dia akan masuk ke usus besar. Peringkat awal usus besar ni kita panggil cecum, dan di cecum ni ada appendix. Cecum ni kemudian dia akan jadi usus besar yang naik ke atas, kita panggil ascending colon ni, dan dia akan melintang macam tu, transverse colon, kemudian dia akan turun ke bawah, descending colon, sigmoid colon, dan dia akan turun ke bawah, dia akan jadi rectum di bawah ni. So ini adalah usus besar. So makan esophagus, perut jadi usus kecil, jadi usus besar di sini, appendix, usus besar yang menaik, usus besar yang melintang, usus besar yang menurun macam ni. Okey. Dan hati di sebahagian sini, hati di sini, okey. Dan limpa di sini, buah pinggang di sini, Okay, buah pinggang ni dia terlindung dan juga dia di luar peritoneum. Kita panggil retroperitoneal structure. Jadi kanser ovary ni jarang melibatkan buah pinggang sebab dia terluar di luar selaput peritoneum. Okey, peringkat kanser. Peringkat kanser ovary penting untuk kita tahu apakah jenis rawatan, apakah masa depan, peluang untuk sembuh, peluang untuk hidup. Jadi saya tak mau pergi terlalu detail. Peringkat kanser ovary dia sangat kompleks sebab dia ada ABC. Saya cuma akan beritahu apakah peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dan peringkat 4. Okey. Peringkat 1 ni peringkat awal lah. Okey. Peringkat 1 adalah apabila kanser ovary ni dia cuma terletak di kelenjar ovary sahaja dan juga tube fallopian, sama ada sebelah ataupun dua-dua belah. Tapi dia belum keluar ke mana-mana lagi. Dia cuma di kelenjar ovary dan tube fallopian saja. Itu adalah peringkat 1. Okey. Peringkat 2 pula adalah apabila kanser ovary ni dah pergi ke luar, dia merebak dinding rahim ataupun dia pergi ke permukaan luar pundi kencing di depan ataupun permukaan luar usus besar rectum kita panggil tapi dia keluar daripada ovary, tetapi dia belum keluar ke abdomen, dia cuma terletak confine ataupun dia masih di dalam pelvis lagi, pelvic cavity, rongga pelvis lagi. Dia belum keluar lagi. Cuma dia pergi sekeliling organ-organ di bahagian pelvis, So itu kita panggil peringkat 2. Kemudian kalau kanser itu peringkat 2, kanser ovary ni merebak ke dalam abdomen. Dia pergi ke ke dinding usus, dinding di bahagian peritoneum ini di peritoneum, di bahagian diaphragm, masih selaput peritoneum lagi. Okey, tapi dah dia keluar ke abdomen ataupun di dinding usus kecil, usus besar. Okey, macam tu. Ini dikenali sebagai peringkat 3. Di peringkat 3, peringkat pertama dia masih di ovary dan tube fallopian, peringkat 2 dia dah keluar tapi masih di dalam pelvis, peringkat 3 dia dah pergi keluar daripada pelvis, dia pergi ke abdomen. Ini dipanggil peringkat 3. Okey. Dan ada satu organ yang kita panggil omentum. Omentum adalah selaput lemak yang tergantung di bawah perut ini dan juga melekat pada bahagian usus besar yang melintang ni. Ini adalah omentum ni, dia cuma selaput lemak saja, dia bukan organ yang penting, yang vital, yang maksud dia kalau tak ada dia manusia boleh hidup. Bukan maksud perlu dia sepenuh secara memerlukan organ ini, tapi yang menjadi masalah adalah omentum ni adalah tempat di mana selalunya kanser ovary ini boleh merebak. Okey. Dan kalau kanser ovary dia berkesan merebak di bahagian omentum ni, dia juga dikira sebagai kita panggil peringkat 3. Peringkat 4 pula adalah jika kanser ovary itu telah merebak ke dalam organ-organ. Contohnya dia pergi masuk ke dalam dalam usus, dia sudah masuk ke dalam hati, dia limpa, buah pinggang, dia sudah pergi ke nodus limpa, dia pergi ke paru-paru. Kita ni paru-paru, kalau paru-paru bahagian atas ni, paru-paru, dia pergi ke paru-paru, ke dalam paru-paru ni, ke tulang, ke otak. Itu adalah peringkat 4. Okey. Alright. So kita ulang sekali lagi secara ringkas. Peringkat 1 dia cuma di ovary dan tube fallopian. Peringkat 2 dia dah keluar tetapi masih di dalam rongga pelvis.
Peringkat 3 dia dah keluar daripada rongga pelvis ke dalam rongga abdomen tapi masih lagi pada permukaan. Dan peringkat 4 apabila dah pergi ke jauh masuk ke dalam organ-organ hati, ke dalam limpa, ke dalam paru-paru, ke dalam otak, ke dalam tulang, dalam nodus limpa di bahagian atas, dia adalah peringkat 4. Itu adalah peringkat kanser ovary yang perempuan perlu faham secara ringkas. Okey. Sekarang ni apakah pula pembedahan yang akan kita lakukan? Okey, rawatan pembedahan yang akan kita lakukan ke atas pesakit kanser ovary adalah seperti berikut. Dan rawatan pembedahan yang akan saya terangkan ini adalah rawatan standard yang selalu kita lakukan kepada kebanyakan pesakit kanser ovary. Ini yang saya terangkan ini adalah pembedahan yang standard kita lakukan. Okey, di bahagian perut ni, di bahagian perut seorang pesakit kanser ovary, kita akan melakukan pembedahan. Pembedahan ini akan pesakit ini akan diberi bius. Sebelum pembedahan ini kita akan pastikan kesihatan beliau dioptimalkan, kemudian pakar bius akan melihat beliau dan memberi ubat yang sesuai. Dan kalau beliau mempunyai masalah perubatan akan dipastikan stabil dahulu. Dan apabila masuk dalam bedah, kita akan letakkan pesakit itu di katil pembedahan. Dan pembedahan yang kulit yang kita lakukan adalah seperti berikut. Ini kita panggil extended midline incision. Kita lakukan pembedahan yang menegak macam ni supaya kita dapat explore, kita dapat melihat abdomen, rongga abdomen dan pelvis dengan lebih jelas. Kita tak boleh buat pembedahan secara melintang bawah macam ni, sebab nanti kita tak dapat nak akses di bahagian atas rongga abdomen. Jadi pembedahan ini penting untuk memastikan kita dapat melihat, kita dapat menganalisa rongga-rongga abdomen dan pelvis ini, dan pembedahan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sebab pembedahan kanser ovary ini dia bukan macam pembedahan untuk kes yang bukan kanser, dia lebih kompleks. Jadi apakah pembedahan yang akan kita lakukan? Apabila kita dah buka kulit ni, kita tengok di dalamnya, kita akan keluarkan air jika ada, kita akan tengok semua organ-organ yang terlibat. Dan berikut adalah pembedahan yang akan kita lakukan. Jadi untuk perempuan faham tentang pembedahan ni, kena tahu juga dari segi anatomi dia. Di pusat ulu hati, ari-ari, kemudian kita ada rahim, pangkal rahim dan juga faraj. Kemudian di kiri kanan tu ada tiub fallopian dan juga ovary, dua belah ovary. Okey. Dan katakan kata kanser itu melibatkan belah kanan sini dan mungkin dah menembak ke atas tu dan tempat-tempat lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita ada organ-organ tertentu yang perempuan kena faham seperti berikut. Tadi makanan masuk ke dalam esophagus yang saya sebutkan tadi, kemudian dia akan menjadi perut. Okey, perut menjadi duodenum, kemudian menjadi usus kecil. Usus kecil ni dah panjang. Okey, usus kecil ni yang panjang macam tu, panjang berbelit tu. Dan dia akan masuk ke dalam usus besar yang bermula dengan sikum, dan sini ada appendix yang keluar daripada sikum ni. Usus besar ni ada 3 atau 4 bahagian. Pertama yang naik ke atas ni yang kita panggil ascending colon, naik ke atas, kemudian dia melintang macam tu. Ni kita panggil transverse colon. Kemudian dia turun bawah macam tu. Turun bawah ni kita panggil descending colon, sigmoid colon, dan ke bawah menjadi rectum, tempat berak. Dia makanan masuk esophagus, ke perut, usus kecil, masuk ke usus besar, naik, melintang, turun ke bawah. Kemudian ada organ yang saya sebutkan tadi itu, iaitu momentum yang tergantung daripada bahagian perut dan perut dan melibatkan juga transverse colon. Ini adalah momentum. Okey, momentum. Right. Kemudian hati di bahagian sini, ni hati, okey. Dan si limpa di bahagian sini, limpa. Buah pinggang selalunya jarang terkesan sebab dia terletak di bahagian luar, kita punya retroperitoneal structure, di luar selaput peritoneum. Jadi dia jarang terlibat. Tapi ini adalah organ yang agak penting untuk tuan-tuan perempuan faham. Okey, kanser ni apa yang pembedahan yang akan dilakukan selepas doktor pakar bedah melihat semua organ yang ni, dia akan tengok apakah organ yang terlibat. Kemudian pembedahan yang dilakukan secara standardnya adalah dia akan keluarkan pangkal rahim dan juga
ketumbuhan termasuk ovary yang ada dan juga termasuk ovary yang normal sebelah yang satu lagi ni So ini penting sebab kita tak mau tinggal ovary yang walaupun nampak normal sekarang, kadang ada juga kes yang mana walaupun nampak normal dari segi luaran, tapi bila pakar patologi membuat section, dia dapati memang dah ada. Satu. Nombor dua, kita takut kalau tinggal kanser, kalau tinggal ovary yang normal ni, takut masa depan nanti wanita tersebut akan mengalami kanser yang satu sebelah lagi. Dan cuma dalam keadaan tertentu yang seseorang yang muda mungkin kita boleh pertimbangkan untuk lakukan, untuk kita preserve rahim dan kelenjar ovary yang normal. Nanti saya akan terangkan itu. Ini adalah pembedahan yang asas, iaitu kena keluarkan rahim, keluarkan kedua-dua fallopian tube dan juga kelenjar ovary. Itu kita panggil total abdominal hysterectomy, THBSO, total abdominal hysterectomy, buang rahim, dan juga bilateral saphengophrectomy, iaitu kita buang kedua-dua ovary dan juga tube fallopian. Kemudian kita juga akan mengeluarkan omentum ni. Omentum ni pun perlu dikeluarkan sebab omentum ni lah tempat selalunya kanser ovary ni akan merebak. Dan jika kanser ovary telah merebak ke omentum, kita kata dia peringkat 3 Jadi kita akan campur, kita panggil omentectomy. Omentectomy adalah pembedahan mengeluarkan omentum. Lepas tu di samping itu, kita juga akan membuang appendix. Selalunya lah kita akan buang appendix yang kita panggil appendicectomy. Okay. Dan kadang-kadang kalau kita dapati nodus limpa, nodus limpa adalah di bahagian saudara besar di belakang tu ada saudara besar itu aorta dan juga saudara iliac yang di bahagian pelvis ni. So, ada saudara besar di bahagian aorta, di sekeliling aorta ni adalah saudara arteri besar, dan di bahagian pelvis ni juga ada saudara besar di bahagian pelvis. Jadi kalau kita keluarkan nodus limpa di bahagian pelvis ni, kita panggil pelvic lymph node dissection. Kita keluarkan nodus limpa di bahagian pelvis, dan kalau kita keluarkan nodus limpa di bahagian para-aortic ni, di sekeliling aorta ni, kita panggil para-aortic lymph node dissection. Okay. Selalunya kita akan keluarkan jika nodus limpa itu besarlah. Di samping itu, kita juga akan lakukan apa yang kita panggil debulking surgery. Sebab kadang-kadang apa yang berlaku adalah kanser ovary ni dia merebak banyak tempat, dia melekat-lekat di semua bahagian badan, bahagian peritoneum, di dinding-dinding organ, termasuk juga di dinding pundi kencing, dinding rektum. Dan kesemua ketulan-ketulan ini kita kena keluarkan kalau boleh sebanyak yang mungkin. Memang kalau kita nak keluarkan 100% memang susah lah, sebab kadang-kadang tu dia terlalu kecil dan kadang tu dia melibatkan organ-organ yang sangat penting, yang sangat bahaya untuk dilakukan. Jadi kita akan buat debulking, maksudnya kita keluarkan semua ni untuk membersihkan kanser-kanser yang ada di dalam rongga peritoneum dan juga rongga pelvis ni. Di samping tu, kalau kanser itu melibatkan katakan usus kecil macam tu, apa yang kita mungkin perlu lakukan adalah kita kena keluarkan sebahagian daripada usus kecil tu pula, dan akan sambung balik lah. Apabila dah keluarkan, kita akan sambung balik usus tu, ataupun usus besar. Kanser tu menyumbat usus besar, kita kena keluarkan sebahagian daripada usus besar ni, dan kita akan sambung balik. Saya dah membuat video berkenaan dengan pembedahan yang kita panggil anterior resection. Mungkin perempuan boleh rujuk video-video saya yang lepas. So ini adalah yang kita panggil debulking. Penting kerana pembedahan penyakit kanser ovary ni memang dilakukan supaya kita dapat mengeluarkan sebanyak mungkin ketulan-ketulan kanser-kanser, supaya yang tinggal tu seminimal yang mungkin. Memang kita tak mungkin dapat keluarkan 100%, tapi kita harap kita dapat mengeluarkan seminimal yang mungkin. Kita mengeluarkan semaksimal yang mungkin untuk meninggalkan seminimal yang mungkin. Kerana ini penting, kerana peluang sembuh, peluang untuk respon kepada kemoterapi itu lebih tinggi jika kita dapat keluarkan sebanyak mungkin ketumbuhan-ketumbuhan ini. Lagi banyak kita boleh keluarkan, lagi sedikit yang ditinggalkan, maka lagi tinggi respon ataupun tidak balas kepada rawatan lanjut, dan juga lebih tinggi peluang untuk sembuh dan juga jangka hayat yang lebih panjang. Jadi penting, sebab itu pentingnya pembedahan ini dilakukan oleh pakar dalam bidang pembedahan ini, iaitu pakar ginekologi, onkologi. So ini adalah pembedahan yang standard yang kita lakukan ke atas pesakit kanser ovary. Kemudian apa yang berlaku seterusnya adalah
semua spesimen yang kita dah keluarkan ini kita akan hantar ke makmal patologi. So apakah spesimen itu? Saya ulang lagi, spesimen itu adalah rahim, pangkal rahim, okay. Kemudian tube fallopian kedua-dua belah, tube fallopian, ovary yang normal pun kita kena keluarkan juga. Kemudian ketumbuhan yang ada di dalam kelenjar ovary itu. Kemudian kita juga akan keluarkan omentektomi, okay. Omentum, okay. Kita juga keluarkan appendix, okay. Dan kita keluarkan nodus limpa, appendix. Kemudian kalau ada ketumbuhan ketulan-ketulan, okay, yang banyak, kita akan keluarkan sebanyak yang mungkin. Okay. So ini adalah di antara spesimen-spesimen yang kita akan keluarkan daripada seorang pesakit kanser ovary. Dan kemudian spesimen ini kita akan hantar ke makmal patologi. Kita masuk dalam formalin dan hantar makmal patologi, dan pakar patologi akan membuat blog dan juga slide-slide daripada semua bahagian-bahagian ini untuk dianalisa, dan daripada situlah dia pakar patologi akan mengesahkan kanser tu, mengesahkan kanser oleh pakar patologi. Jadi pakar patologi akan mengesahkan jenis kanser, nama apa jenis, daripada sama ada epithelial ke, sex cord stromal tumor ataupun germ cell tumor, jenis kanser. Kemudian dia juga tentukan sejauh mana dia merebak, Jadi dia akan tengok organ-organ yang lain dihantar, kerana organ-organ tu nampak macam normal, tapi bila dia buat analisa ni, dia dapati dah terlibat dengan kanser. Okay. Dan juga daripada maklumat-maklumat ni kita akan ketahui apakah sebenarnya peringkat peringkat kanser sebenar. Jadi maksudnya perempuan hanya mengetahui peringkat kanser perempuan yang sebenarnya selepas di spesimen-spesimen yang dikeluarkan ini dianalisa oleh pakar patologi. Kemudian keputusan-keputusan ini akan diberikan kepada kami, pakar kanser, dan kami pun akan panggil pakar kanser, dan kami pun akan panggil perempuan untuk sesi kaunseling, dan kita akan terangkan. Okey, jadi peringkat kanser yang muktamad, kanser ovary yang muktamad adalah berdasarkan kepada laporan patologi, laporan patologi yang dibuat oleh pakar patologi. Kemudian daripada berdasarkan kepada laporan patologi ini, okey, dan kita akan mengetahui peringkat kanser yang muktamad, kanser ovary yang muktamad. Sama ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 ataupun peringkat 4. Kemudian pakar ginekologi onkologi akan meneliti laporan, dan kemudiannya akan membahagikan peringkat-peringkat ini kepada 2 peringkat yang utama, iaitu peringkat awal dan peringkat lewat, ataupun dalam istilah perubatan ni kita panggil advance stage. Peringkat awal selalunya peringkat 1 dan peringkat 2. Peringkat lewatnya adalah peringkat 3 dan peringkat 4. Dan tiap peringkat ni adalah dia ada sub peringkat dia, A, B dengan A, B, C. Okay, saya tak perlu pergi dengan mendalam. Jadi peringkat awal ni pula ada 2 kumpulan, iaitu kumpulan yang berisiko rendah dan satu kumpulan lagi berisiko tinggi. Risiko ni merujuk kepada risiko untuk kanser berulang, dan juga risiko untuk jangka hayat yang lebih pendek.
Jadi maksud dia kalau berisiko rendah ni kadar kanser berulang tu sangat rendah, dan juga kadar survival ataupun kadar jangka hayat pun panjang, ya. Jadi golongan yang berisiko rendah ni akan ditentukan oleh pakar kanser lah, berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada semua aspek klinikal, daripada aspek laporan patologi dan sebagainya, ya. Dan kalau anda tergolong dalam kumpulan berisiko rendah ini, tidak perlu rawatan lanjut, tidak perlu rawatan lanjut, rawatan lanjut. Jadi apa yang perlu anda lakukan adalah mendapat rawatan susulan, rawatan ataupun lawatan susulan, melakukan lawatan susulan. Dan lawatan susulan ni mengambil masa macam lain juga, iaitu sebanyak 10 tahun, 10 tahun. Jadi walaupun anda dianggap sudah lengkap menjalani rawatan, tetapi disebabkan kanser ni bila dah berlaku dia boleh berulang, maka lawatan ataupun rawatan susulan ni sangatlah penting untuk diteruskan sehinggalah 10 tahun. Manakala golongan yang jatuh dalam golongan berisiko tinggi ni, yang ditentukan oleh pakar kanser, memerlukan rawatan kemoterapi, Kemoterapi maksud dia pembedahan sahaja tidak mencukupi. Jadi kemoterapi ini diberikan kepada golongan yang berisiko tinggi walaupun dia peringkat awal, disebabkan oleh faktor risiko yang menyebabkan dia lebih tinggi kemungkinan untuk mendapat kanser berulang, dan juga kalau tak buat sesuatu jangka hayatnya lebih pendek, So kemoterapi yang diberikan selepas rawatan pembedahan tadi tu dikenali sebagai adjuvant kemoterapi, adjuvant kemoterapi. Jadi kemoterapi adjuvant bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan rawatan secara keseluruhan untuk mengurangkan kadar kanser berulang dan juga memanjangkan hayat. Jadi ini juga ditentukan oleh pakar kanser. Okey, so kemoterapi, dan kemoterapi ini diberikan dalam sebanyak 6 kali, 6 kitaran. Nanti saya akan perincikan. Manakala pesakit yang tergolong dalam golongan peringkat lewat pula, yang advance, peringkat 3 dan 4, mereka memang akan perlu rawatan kemoterapi selepas pembedahan. Itu tak dapat dielakkan. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, kemoterapi adjuvan ini adalah kemoterapi yang diberikan selepas pembedahan, dan pembedahan adalah kaedah rawatan yang utama untuk kanser ovary. Dan selalunya kemoterapi yang diberikan itu bergantung kepada jenis kanser ovary. Kita tahu kanser ovary ada 3 jenis: epithelial, ada kanser ovary yang jenis germ cell, dan juga sex cord stromal tumor. Epithelial ovarian cancer kita selalunya beri kombinasi paclitaxel dan carboplatin, manakala yang dua lagi kumpulan itu kita beri kemoterapi BEP, bleomycin etoposide dan cisplatin. Ini tak perlu perempuan tahu, cuma faham bahawa ada perbezaan dari segi jenis kemoterapi yang diberikan. Umumnya selepas 3 minggu ataupun 4 minggu perempuan menjalani pembedahan, kita dah dapat laporan dan perempuan telah pun ditentukan peringkat serta faktor risiko, maka perempuan akan dipanggil untuk masuk ke ward ataupun ke pusat rawatan harian untuk mendapat rawatan adjuvant kemoterapi, yang kita beri mungkin 3 hingga 4 minggu selepas pembedahan. Katakan pembedahan di sini, bedah di sini. Okey. Lebih kurang 3 hingga 4 minggu. Okey. Ini adalah kita akan mulakan kitaran pertama. Kita panggil cycle nombor 1 lah, kemoterapi. Dan selepas kitaran pertama habis, perempuan boleh balik. Selalunya kita akan bagi 3 minggu rehat, dan seterusnya mendapat rawatan kemoterapi untuk kitaran ataupun cycle yang kedua, dan kemudiannya cycle yang ketiga. 3 minggu jarak di antara satu kitaran dengan kitaran yang lain. Dan tentu sekali kalau kemoterapi yang berbeza mungkin dia punya rejim yang berbeza, tetapi ini umumnya macam inilah kita beri, terutamanya yang saya sebutkan tadi tu, iaitu paclitaxel dan carboplatin tu.
3 minggu. Kemudian selepas 3 kali cycle, selalunya kita akan buat ujian CT scan dan juga ujian darah lah. Kita akan buat ujian darah, kita akan buat setiap kali datang, tapi kita akan buat ujian darah khusus untuk tumor markas dan juga ujian CT scan untuk melihat sama ada kemoterapi yang dah diberikan ini adakah berkesan ataupun tidak. Selalunya kita akan buat ujian CT scan dan tumor markas ni lebih kurang 2 minggu atau 3 minggu selepas cycle yang nombor 3. Jadi sebelum cycle nombor 4 tu kita akan rujuk dahulu sama ada tanda-tanda yang puan bertindak balas dengan baik dengan ubat kemoterapi. Jika didapati bahawa kanser tidak ada dan puan bertindak balas dengan baik dengan rawatan kemoterapi yang diberikan itu, kita akan sambung lagi kemoterapi yang keempat, kelima hinggalah yang ke-6. Okey. Jadi selalunya kita akan beri sebanyak 6 kali ataupun 6 kitaran kemoterapi hinggalah kitaran yang ke-6. Dan jika tidak ada tanda-tanda puan mengidap kanser berulang ataupun puan berespon ataupun bertindak balas dengan baik dengan kemoterapi itu, maka kita akan berhenti pada cycle yang ke-6. Itu adalah kaedah rawatan adjuvant kemoterapi yang kita akan berikan kepada perempuan. Selepas perempuan tamat 6 kali rawatan kemoterapi, jadi perempuan akan diarahkan untuk datang untuk lawatan susulan. Perempuan akan diberikan jadual lawatan susulan. Ini adalah penting untuk memantau penyakit perempuan. Selalunya jadual ini bergantung kepada pakar-pakar lah. Pakar kanser yang berbeza mungkin dia mempunyai jadual lawatan yang berbeza. Hanya apa yang perlu perempuan lakukan adalah ikut arahan. Umumnya kita akan melihat setiap 3 bulan sekali untuk jangka masa setahun pertama, kemudian 4 bulan sekali untuk tahun kedua ya. Jadi maksud 2 tahun pertama ni kita agak agresif, kita tengok dalam jangka masa yang pendek. Sebab apa? Sebab 2 tahun pertama ni 80% daripada kes-kes kanser berulang berlaku dalam masa 2 tahun pertama. First 2 years, 2 tahun pertama ni paling penting sekali okay, untuk datang ke lawatan susulan atau rawatan susulan. Kemudian untuk tahun ketiga 6 bulan sekali untuk tahun ketiga hingga tahun kelima daripada tahun ke-6 seterusnya 1 tahun sekali. 1 tahun 1 year ataupun setahun lah, 1 tahun sekali, 1 tahun setiap tahun selama lagi 5 tahun. Okey. Dan maksudnya jumlah semua adalah 10 tahun. Jumlah 10 tahun lawatan susulan. Jadi kena faham ni perempuan tidak boleh maksudnya selepas rawatan telah lengkap, perempuan masih perlu untuk mendapat lawatan ataupun rawatan susulan selama 10 tahun untuk memantau, kerana walaupun sudah dirawat tetapi masih ada kemungkinan kanser itu berulang sebab kanser memang bersifat begitu Okey. Di samping rawatan yang standard yang saya sebutkan tadi itu, iaitu rawatan pembedahan, kemudian kita tentukan faktor risiko dan peringkat, dan rawatan kemudian disusuli dengan rawatan kemoterapi ataupun tidak. Ada satu lagi pendekatan yang kita mungkin perlu lakukan ke atas individu tertentu, di mana kita memberi ubat kemo dahulu. Jadi kita beri ubat kemo dahulu, kemoterapi, barulah kita lakukan pembedahan. Kemudian kita sambung lagi kemoterapi. Okey, saya akan terangkan mengapa. Kalau ada pakar-pakar kanser yang menawarkan pendekatan yang begini, ini adalah satu pendekatan yang boleh diterima, terutama kepada 3 jenis kategori pesakit. Yang pertama, pesakit yang mengalami masalah perubatan yang tak terkawal. Maksudnya seperti kencing manis yang gula darah tak dikawal baik, masalah kerosakan buah pinggang ataupun masalah jantung, masalah paru-paru dan sebagainya yang tak stabil pada ketika itu. Dan jika dilakukan pembedahan,
maka dia boleh meningkatkan risiko kepada pesakit itu lebih daripada manfaatnya. Ini satu kategori. Yang kategori kedua adalah jika risiko bius tu terlalu tinggi, terlalu tinggi. Okey, maksud dia kalau kita bagi bius pesakit yang perlu dibedah, tentulah perlu bius. Jadi kalau risiko bius tu terlalu tinggi, kita juga tak syorkan untuk lakukan pembedahan dahulu. Contohnya sakit yang ada pulmonary embolism. Pulmonary embolism ni adalah darah beku di bahagian paru-paru ataupun deep vein thrombosis, darah beku di bahagian kaki, dan kalau diberi ubat bius ataupun pada masa itu dia boleh menyebabkan kematian. Dan lagi mungkin dia mengalami air di dalam paru-paru yang kita panggil pleural effusion, yang mana kanser itu telah merembak ke selaput paru-paru dan menyebabkan pengumpulan air pada bahagian paru-paru. Ini menyebabkan risiko bius yang tinggi, sebab masa bius tu kena masukkan tube untuk bagi bantuan pernafasan, dan lain-lain lagi. Ada faktor yang ditentukan oleh pakar bius yang mana risiko bius tu terlalu tinggi. Dan faktor yang ketiga adalah pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit kanser yang sangat ekstensif, banyak sangat, melekat-lekat pada organ-organ, usus, pundi kencing, organ-organ lainlah yang penting, di mana kita rasa kalau pembedahan dilakukan dahulu, dia boleh menyebabkan banyak komplikasi yang memudaratkan pesakit, seperti pendarahan yang banyak, terpaksa membuang organ, dan menyebabkan banyak komplikasi hingga manfaat bedah itu lebih mudarat bedah itu lebih tinggi daripada manfaatnya. Jadi ketiga-tiga kumpulan wang ini, salah satu ataupun ketiga kumpulan wang ini akan perlu ditangani dengan kaedah rawatan yang berbeza, di mana kita beri ubat kemo dahulu. Tujuan kita bagi ubat kemo dahulu adalah untuk memberi masa supaya masalah-masalah perubatan yang dapat dikawal, dan masalah-masalah yang risiko bius ini dapat distabilkan sehingga pakar bius rasa selamat. Dan juga penyakit-penyakit kanser yang terlalu ekstensif ni, apabila kita dah bagi kemoterapi, ketumbuhan ataupun ketulan kanser yang ada dalam badan pesakit itu telah mengecil, dan apabila kecil tentulah pembedahannya lebih mudah dilakukan, dan komplikasinya kurang dan pembedahan itu lebih berjaya. Dan sebelum kita bagi ubat kemoterapi ni, selalunya kita akan ambil biopsi dulu, biopsi ataupun suntik cubitan menggunakan needle ataupun menggunakan trokat biopsi itu ke atas ketumbuhan tu, dan kita pastikan dulu yang memang ketumbuhan itu adalah kanser, untuk pastikan kanser. Jadi kita tak beri kemoterapi sebarangan, kita kena pastikan yang ketumbuhan yang ada dalam diri pesakit itu memang kanser. Selepas kita biopsi dah pastikan kanser, barulah kita start ubat kemoterapi. Lepas lebih kurang 3 hingga 4 kitaran, kita akan tengok balik pesakit tu, dan kalau kita dapati semua dah stabil dan ketumbuhan tu dah mengecil, barulah kita akan lakukan pembedahan. Dan kemudian selepas pembedahan ni, sambung balik kemoterapi yang belum lengkap tu, kemoterapi. Maksudnya kalau kita bagi 3 kali sini, tambah lagi 3 kali 3 kitaran. Kalau 4 kali kitaran sini, kita tambah lagi 2 kitaran, bergantung kepada berapa kitaran yang kita beri sebelum, dan kemudian kita akan bakinya kita akan beri selepas pembedahan ni. Dan kadang-kadang ada juga pesakit yang memerlukan lebih daripada 6 kali disebabkan oleh ketumbuhan tu tak hilang, masih ada, jadi dia perlu extend lagi, mungkin 9 kali ataupun 12 kali. Itu bergantung kepada budi bicara dan keputusan pakar kanser. Kemoterapi yang diberikan sebelum pembedahan ni adalah dianggap sebagai rawatan utama. Jadi kemoterapi yang diberikan sebelum pembedahan, sebelum rawatan utama ni dikenali sebagai neoadjuvant chemotherapy. So yang tadi adjuvant chemotherapy, kita beri kemoterapi selepas pembedahan, tapi ini kita beri kemoterapi sebelum pembedahan, kita panggil neoadjuvant chemotherapy.
ke atas pesakit-pesakit yang saya sebutkan di atas. So ini adalah salah satu pendekatan yang boleh dipertimbangkan ke atas pesakit-pesakit yang terpilih. Okey, ada satu lagi kategori pesakit di mana kita mungkin mengambil pendekatan yang berbeza daripada apa yang saya terangkan sebelum ini, ya. Iaitu pesakit yang muda. Pesakit tu dia masih muda, mungkin dia masih bujang, masih bujang, belum ada anak lah, ataupun dia ada anak tapi anak mungkin seorang, anak seorang saja contohnya. Jadi kalangan ini dianggap kalangan yang masih muda, yang masih berhajat untuk berkahwin ataupun berhajat untuk ada anak, untuk memiliki anak. So maksud mereka tidak lagi, kita kata tak complete family lagi, ya. Dan mereka juga mengidap penyakit kanser peringkat awal, ataupun jenis yang tidak agresif, okey. Dan satu lagi kanser yang jenis germ cell tu, yang mudah yang dirawat dengan kemoterapi, ya. Jadi ada kes-kes ataupun pesakit-pesakit yang terpilih yang saya sebutkan di atas ni, yang boleh kita syorkan, yang kita boleh pertimbangkan rawatan yang kita panggil fertility preserve surgery, ya. Jadi tadi saya sebutkan tadi, pembedahan itu melibatkan mengeluarkan organ peranakan semuanya, sehingga wanita itu tidak boleh hamil dan tidak ada haid. Jadi kes-kes tertentu kita boleh pertimbangkan apa yang kita panggil fertility preserve surgery, ya. Fertility ini adalah kesuburan, preserve ni kita mempertahankan, kita mengekalkan kesuburannya dan dilakukan pembedahan. Sebab seperti yang saya sebutkan tadi, dalam fertility preserve surgery ini, apa yang kita berlakukan adalah, okey, ini adalah ni rahim, pakai rahim, faraj, kemudian okey, ovary sebelah ni normal, sebelah lagi tu kanser, sebelah ni kanser. Okay. Jadi dalam fertility preserve surgery ni, apa yang kita buat adalah kita cuma keluarkan ovary dan tiub fallopian sebelah sahaja. Jadi kita kekalkan rahim ni, dan juga kelenjar ovary yang normal kita kekalkan, supaya pada masa hadapan wanita ini dapat hamil dan dapat mempunyai anak. So ini cuma kes yang terpilih sahaja. Lepas tu kita memang akan keluarkan juga omentum. Okay. Omentum yang kita akan keluarkan juga, dan juga kita akan keluarkan juga nodus-nodus limfa ini, dan beberapa selaput peritoneum perlu dikeluarkan juga untuk memastikan peringkat dia. Jadi kita masih perlu keluarkan lain-lain organ yang saya sebutkan tadi, ya. Dan ini kita panggil fertility preserve surgery sebab kita mengekalkan rahim dan juga mengekalkan sebelah kelenjar ovary, ya. Jadi tapi pendekatan ini agak berisiko lah, sebab kita masih tinggalkan ovary, tetapi memandangkan pesakit ini bersetuju sebab dia pula masih anak, masih muda, kita boleh pertimbangkan. Dan selepas pakar patologi menganalisa spesimen-spesimen ni, seperti biasa kita akan kategori sama macam tadi itu, adakah dia berisiko rendah ataupun berisiko tinggi. Kalau berisiko tinggi, dia memang memerlukan rawatan kemoterapi, dan kalau tidak, dia tak perlu rawatan kemoterapi. Dan rawatan susulan juga adalah sama. Dan selalunya pesakit-pesakit ini yang dah dirawat secara fertility preserve surgery ini, selalunya dia akan memerlukan rawatan susulan ataupun pemantauan oleh pakar gynae onkologi dan juga bersama dengan pakar perubatan reproduktif, iaitu pakar kesuburan. Selalunya kita akan, pesakit ini perlu hadir dalam klinik yang kita panggil klinik onco infertility, fertility. Di klinik infertility ini, onco infertility klinik ini adalah klinik yang dikendalikan oleh
bersama oleh pakar perubatan reproduktif dan pakar ganik onkologi. Dan kita memang dah lihat banyak kes-kes wanita yang masuk dalam kategori ini yang mampu hamil kemudiannya. Tetapi memanglah selalunya sebab kanser ovary ini berlaku ke atas orang-orang yang dah agak berusia. Jadi kategori golongan-golongan yang seperti ini tak banyak di dalam yang kita temui, tapi memang ada, dan mereka ada yang berjaya. Tetapi dengan syarat pemilihan kes-kes hendaklah dilakukan oleh pakar kanser untuk memastikan kita nak beri lebih keutamaan kepada peluang hidup daripada peluang untuk mendapat zuriat. Itu lebih penting. So ini adalah pendekatan yang kita panggil fertility preserve surgery. Okey, jadi kesimpulannya kanser ovary ni ada beberapa mesej ataupun maklumat yang penting untuk perempuan tahu kanser ovary, rawatan dia. Yang pertama adalah kanser ovary, rawatan utama kanser ovary adalah pembedahan. Walaupun daripada lukisan dan penerangan yang saya buat sebelum ini nampak seolah kanser ovary itu sangat menakutkan, tetapi banyak kes juga di mana kanser ovary itu hanya terletak pada satu kelenjar ovary dan pembedahannya sangat mudah. Kita semua buangkan kelenjar ovary dan ataupun mungkin kita terpaksa buangkan rahim semua, kita buangkan momentum dan lurus limpa, dan pembedahan itu pembedahan yang mudah, yang straightforward. Saya cuma menunjukkan senario yang teruk, yang serius, supaya perempuan bersedia, sebab kadang-kadang tu kita dapati peratusan kes-kes yang datang pada peringkat lewat tu agak besar. Okey, rawatan utama adalah pembedahan, tetapi ada juga pesakit yang berisiko tinggi, memerlukan rawatan pembedahan, kemudian diikuti oleh rawatan adjuvant kemoterapi. Okey. Dan ada juga pesakit tertentu yang memerlukan rawatan, pesakit yang tidak kuat untuk dibedah terlebih dahulu, akan memerlukan rawatan kemoterapi dulu, kemudian diikuti oleh bedah dan sambung lagi kemoterapi. Okey. Kemoterapi yang diberikan selepas rawatan utama yang atas ni kita panggil adjuvant kemoterapi. Manakala kemoterapi yang diberi sebelum pembedahan kita panggil neoadjuvant kemoterapi. Okey. Kemudian kategori yang keempat adalah pesakit yang muda, sakit muda, kurang anak dan juga masih mahu anak, dan kanser itu pada peringkat awal. Kanser pula daripada jenis yang tidak agresif, maka kita boleh mengesyorkan, kita boleh cadangkan, kita panggil fertility preserve surgery, iaitu kita melakukan pembedahan tanpa perlu kita mengeluarkan rahim dan sebelah lagi kelenjar ovary, dengan tujuan kita supaya pesakit ini mampu untuk hamil pada masa akan datang. Dan ada satu lagi kategori pesakit yang saya tak sentuh tadi, pesakit yang peringkat terminal. Pesakit terminal. Pesakit terminal ni adalah pesakit yang peringkat yang 4 yang serius, yang tidak langsung mampu untuk menjalani sebarang rawatan. Jadi pesakit ni kita tengok memang dah susah nak diubati, sebab penyakit tu dah merebak ke banyak tempat termasuk tulang, otak dan sebagainya, sehingga apa saja rawatan yang kita yang kita cadangkan tidak dapat ditahan oleh tubuh badan pesakit ini, dan beliau tak sesuai untuk menjalani sebarang rawatan, di mana dalam keadaan ini rawatan itu sendiri boleh memudaratkan lebih daripada manfaatnya. Maka dalam keadaan ini kita akan mencadangkan apa yang kita panggil rawatan paliatif.
rawatan paliatif ini adalah rawatan mengurangkan gejala. Tujuannya hanya untuk mengurangkan gejala dan juga untuk meningkatkan mutu kehidupan saja. Dan dalam keadaan ini memang kita akan beritahu pada pesakit dan ahli keluarga bahawa tidak ada rawatan untuk menyembuhkan kanser ini, dan apa yang kita lakukan cuma nak bagi pesakit tu rasa selesa saja. Ini adalah perawatan paliatif. So ini adalah kesimpulan kaedah-kaedah rawatan kanser ovary, ya. Dan saya harap semoga video yang telah dipaparkan tadi memberi manfaat kepada perempuan, dan saya sudahi dengan terima kasih dan Assalamualaikum.